الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Mari sama-sama kita mulakan majlis kita dengan doa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu kepada kami. Alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur pada Allah SWT bersama dengan Ustaz Tarmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat saya. Alhamdulillah ya, kita bersama dalam halaman ke-96 hari ini meneruskan kepada kisah semalam Ustaz ya, bila Allah menjelaskan bahawa jangan menyokong kepada orang yang khianat ya. Ini adalah mesej yang penting dan hari ini kita menyambung kisah yang berlaku pada zaman Nabi untuk kita ambil pelajaran hidayah pada tahun ini, pada tahun-tahun yang akan datang. Dan saya jemput pada tuan-tuan yang berada di rumah untuk share di Facebook, untuk kita terus menyebarkan lagi apa yang ada di dalam Al-Quran untuk dimanfaatkan oleh keluarga kita, oleh rakan-rakan kita, kerana kita tahu bahawa sebenarnya kalau kita bergantung kepada percakapan kita semata-mata, kita tidak ada kekuatan. Tetapi kalau kita bergantung kepada tali Allah, maka tali Allah inilah yang menjemput bantuan daripada Allah, Nasrullah, dan inilah yang akan membantu kita dalam menghadapi cabaran demi cabaran yang melanda pada tahun ini. Mari sama-sama kita mulakan dengan Ummul Quran dipimpin oleh Ustaz Tarmizi. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita nak mulakan pengajian kita pada pertemuan ini dan kita dah di muka surat 96 Ustaz ya. Dah hampir 100 muka surat. Hampir 100 Ustaz. Subhanallah. Mudah-mudahan terus bersama dengan Al-Quran kita semua insya-Allah. Baik, mari kita mulakan dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Sama-sama kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi memimpin kepada surah Al-Fatihah kita pada hari ini bersama dengan tuan-tuan untuk sama-sama kita menyimak dari masa ke semasa Ustaz ya. Al-Fatihah kita yang menjadi kewajipan untuk kita baca di dalam solat kita, apatah lagi bagi imam-imam di rumah ya. Imam-imam di rumah sekarang kalau ada di mana-mana negeri yang mungkin tidak boleh pergi ke surau masjid ini, perlu memanfaatkan peluang ustaz membaca pada setiap hari ini, membaca dengan cara yang terbaik. Kerana kita perlu pastikan ia bukan sekadar di outsource kepada imam. Kadang-kadang lebih mudahnya yang penting imam baca yang betul, saya kat belakang baca amin tak betul pun amin saja kan. Okey. Dan sebenarnya mentaliti itu Ustaz ya, dia memberi kesan kepada bagaimana hubungan kita dengan Quran, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pasal yang berdisiplin, yang pergi on time, pergi sembahyang, yang jaga tajwid apa sebagainya, yang dapat manfaat besar ialah imam. Yang paling kurang
mendapat manfaatnya ialah siapa? Orang yang ikut kat belakang. Kecuali bila kita manfaatkan pembelajaran pada hari ini, tuan-tuan gunakan ketika solat sunat, ya, ketika mengajar di rumah, solat pada waktu malam. Perkara-perkara itu untuk memastikan bukan sekadar makhrajnya betul, tetapi kita nak bina hubungan dengan Allah secara personal. Kalau tidak, imam je yang betul-betul bersungguh. Pengalaman ustaz jadi imam, ustaz, ya. Sebenarnya beza tak jadi imam dengan jadi makmum? Allah, beza Ustaz. Beza, Sangat berbeza. Sebab bila kita jadi imam, di samping kita ingin fokus kepada bacaan yang kita nak baca itu, di masa yang sama kita nak cuba menghayati, Ustaz. Nak cuba menghayati apakah kaitan ataupun maksud ayat yang kita nak bacakan. Jadi dia tambah lagi pemahaman dan juga kita drive tu lebih khusyuk lah. Berhati-hati kan. Kalau jadi makmum, Ustaz, lambat pun ikut hang lah. Macam contoh lah. Kadang-kadang sebab tu, Ustaz, makmum kadang-kadang contoh lah berlaku, bila imam tersalah, contohnya surah-surah yang biasa pun kita tak sedar. Sebab kita memang tak fokus kan. Padahal imam baca mungkin qul ya ayyuhal kafirun je. Tapi kadang-kadang terlupa kan. Jadi kita yang duduk kat belakang pun kadang-kadang tak perasan apa yang sebab berlaku. Kita, surah apa? Pasal jadi penumpang, Ustaz, ya. Jadi itu sebabnya sembahyang berjemaah ni penting. Tetapi bila sampai di rumah, mengapa kita ada sembahyang sunat adalah untuk kita menguatkan diri kita. Jangan sekadar mengharapkan jadi penumpang, tapi juga jadi pemandu yang penting kita menghayati. Jadi kita nak teruskan dengan halaman 96 pada hari ini. Mari kita lihat sinopsisnya, iaitu bermula daripada ayat 106 hingga ayat 113. Ala tu terus Ustaz, ya. Istighfar, jangan khianat, dan jaga amanah biarpun makan diri sendiri. Inilah satu muka surat yang bercerita tentang perkara ini secara ringkasnya, tapi kita akan pergi daripada ayat 106 hingga ayat 110 untuk sama-sama kita menghayati bahagian pertama, bagaimana Allah memberi komentar kepada satu peristiwa pada zaman Nabi. Ada di kalangan umat Islam seorang Islam yang bersalah, tetapi kerana dia Islam, dia rasakan bahawa boleh dia berlindung di sebalik Islamnya itu untuk melakukan kesilapan. Dan apakah pendirian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Allah di dalam kehidupan untuk panduan kita pada tahun ini, pada hari yang seterusnya. Mari kita sama-sama membaca ayat 106 hingga 110 insya-Allah. Silakan Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran, penonton yang dikasihi Allah SWT sekalian, insya-Allah dalam muka surat yang ke-96 yang kita nak baca hari ini mengandungi 8 ayat, dan kita nak baca dulu sampai ayat 110, Ustaz, ya, betul. Lebih kurang dalam separuh 1 2 3 4 5 ayat yang kita akan bacakan, dan perkongsian hari ini pasti sangat menarik. Saya pun tadi sempat sempitas lalu membaca terjemahan dia, dan pasti ada ayat-ayat ataupun kupasan yang subhanallah kita sama-sama nantikan sekejap lagi. Namun mari kita baca dulu sama-sama permulaan ini 106 hingga 110, dan saya cuba Ustaz nak baca dengan sikah, Ustaz, boleh? Sikah. Lama tak baca sikah, Ustaz. Baik. Kita cuba, Ustaz, dalam sikah. Baik. Sahabat-sahabat Al-Quran semua, jom kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء
جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 106 hingga 110 sahaja. Alhamdulillah kita selesai membaca dan ini adalah sambungan daripada kisah semalam di mana Allah memulakan dengan perkataan wastaghfirillah, iaitu perkataan Allah menyatakan mohonlah keampunan kepada Allah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghukum di kalangan manusia bima arakallah. Itu yang kita baca daripada ayat 105. Kisah tentang siapa? Tentang Tu'mah, ya. Tu'mah ini, Tu'mah atau Su'mah ini, di mana beliau adalah seorang orang Islam, ya, di mana bila beliau mencuri satu, kalau satu riwayat menyatakan satu perisai, ya, satu perisai lah. Jadi bila orang kata bahawa dia mencuri, dia pergi lari dan dia pergi letak di rumah seorang Yahudi. Dan orang Yahudi itu yang dapat perkara tersebut, dia kata bahawa bila orang kata Yahudi itu yang mencuri, malah sanak saudara kerabat kepada Su'mah ini kata pada Nabi, Yahudi itu yang mencuri. Yahudi itu menyatakan bahawa beliau tidak mencuri, ya, dan mereka menggunakan sentimen Yahudi memang menjadi musuh, ya. Jadi memang mereka inilah, Yahudi inilah yang buat masalah. Maksudnya mudahlah percayalah. Mudahlah untuk Nabi untuk percaya, dan dengan izin daripada Allah maka Nabi terpelihara daripada perkara tersebut. Jadi selepas menyatakan tentang penghakiman, maksudnya kena memberi hukum berteraskan kepada kitab Allah, maksudnya kena adil, maka Allah mengingatkan wastaghfirillah, bermohonlah, beristighfarlah kepada siapa? Kepada Allah. Ini adalah seruan kepada kita semua, terutama para hakim, peguam, dan juga ibu ayah ketika di rumah kita membuat keputusan bagi anak bergaduh ke, ya, kecil-kecil tersebut, ataupun mungkin di pejabat, selepas kita membuat keputusan itu kita kena istighfar pada Allah SWT, ya, sebagaimana Allah nyatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinyatakan ada dua orang Ansar, ya, yang menyatakan tentang perkara warisan. Jadi Nabi ketika dah dengar membuat keputusan, Nabi kata kamu datang kepadaku membawa perkara minta diselesaikan, sedang aku ini hanya seorang manusia. Ini dinyatakan oleh Hamka dalam tafsirnya ini, Ustaz, ya. Jadi kata beliau, mungkin sekali salah seorang di antara kamu ada yang kelu lidahnya mengemukakan hujah, sedangkan aku menghukum menurut apa yang aku dengar. Jikalau kamu merasa ada hukumku yang merugikan saudaranya, jangan dia ambil, kerana itu adalah sepotong dari api akan membakarnya tergolong di hari kiamat. Jadi mendengar sabda Nabi ini, kata Nabi ini, dua orang Ansar ini menangis, Ustaz. Subhanallah. Dia menangis dan dia kata, seorang kata apa yang selama ini aku rasa sebagai hakku, aku bagikan kau. Allah. Yang seorang lagi cakap bukan. Seluruh hak aku bagikan kau pula. Allah. Ya. Jadi bila Nabi dengar begitu, ya, peristiwa mengharukan ini, kata Nabi, kalau sudah demikian kamu baliklah. Allah. Berbahagilah baik-baik, bincang baik-baik di antara kamu dan halal menghalalkanlah yang terlebih kurang tersebut. Allah. Jadi ini cara seorang hakim, seorang yang membuat penilaian berteraskan kitab Allah. Pasal kitab Allah ni memang sempurna, tetapi kita manusia bila kita dengar hujah A, hujah B, kadang-kadang kita pun orang ni pandai, ya. Kalau dalam kes yang ini, kaum Tu'mah ini, dia punya geng-geng dia, dia kata Tu'mah ni orang Islam, orangnya baik, takkanlah dia nak mencuri. Dia menjadi saksi, tapi saksi yang menipu, ya. Jadi perkara ini Allah kata kalau ada tersilap di kalangan hakim ini, selepas dia istighfar, betul-betul dah berhukum dengan kitab Allah,
Allah kata Allah itu adalah Ghafurur Rahim. Jadi ini memberi harapan kepada hakim. Maksudnya kalau ada yang nak jadi hakim ke belajar law ke kan, tak adalah takut sangat. Betul, ya. Tapi syaratnya apa? Mestilah azam kita nak kembali kepada kitab Allah dan juga sunnah Nabi. Bukannya kita belajar law dan kita kata nak masuk projek banyak ni, ambil saja mana-mana klien. Yang penting saya dapat 1 juta, 2 juta. Yang penting saya boleh tibai orang yang satu lagi, saya boleh kenakan orang satu lagi pasal saya adalah orang yang berpengalaman. Jadi ini adalah satu senario awal. Mari kita tengok kartun ataupun karikatur kita, iaitu senario di mahkamah. Maksudnya kalau katakan hakim perlu menilai ikut kepada kitab dan mesti istighfar banyak-banyak kerana Allah akan membantu membuat penilaian. Jika tidak, kita mungkin rasa orang ni pandai cakap ataupun dia ada peguam yang boleh melindungi pesalah, maka akhirnya kita boleh membuat keputusan yang salah. Dan seterusnya pada ayat yang ke-107, wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum, ya. Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang selalu melakukan khianat dan bergelumang dengan dosa. Jadi Allah mengingatkan kepada kaum kepada Thuqmah tadi itu, jangan debat untuk mempertahankan orang yang khianat. Dan Allah kata Allah tidak suka kepada orang yang khawanin athima, ya, orang yang khianat yang banyak dosa. Bercakap tentang khianat dan banyak dosa ini Ustaz, ya. Ceritanya macam mana? Kalau seseorang tu khianat, contohnya lah kalau Thuqmah ini dia mengkhianat pada Yahudi tersebut, dia tak bersalah Yahudi tersebut, ya, walaupun dia bukan agama Islam, insyaallah Allah kata orang ini akan sentiasa bergelumang dengan dosa. Siapa yang berkhianat tadi ataupun siapa yang melindungi orang yang khianat. Pasal apa? Pasal mungkin Yahudi tersebut bila Nabi kata kamu bersalah, contohnya lah, ya, bersalah, kamu kena masuk penjara, kena denda ke apa ke, mungkin kehidupannya akan terus rosak. Orang kata kamu ni pencuri, kamu ni tak boleh pakai, keluarganya, isteri dia pun mungkin kata abang ni tak boleh pakai, abang saya nak balik kampung. Macam itulah, ya. Rosak hidupnya kerana apa? Dia telah dikhianati. Maka selagi orang itu menghadapi masalah hidup kerana di scam. Ya, ini sekarang ni kita cakap tentang Macau scam Ustaz, ya. Macau ke Macau? Dua-dua tu lah. Kacau ke macau ke? Macau kacau, ya. Jadi kalau orang yang khianat buat dan mengganggu sampai makcik, nenek ke atuk ini yang duit pencen itulah juga, tapi kerana dikhianati, selagi dia hidup dengan keadaan yang penuh dengan kepayahan, dosa ditanggung oleh scammer-scammer, penipu-penipu yang ada ini. Jadi kita tuan-tuan sekalian kena ingatkan, kena ajar kepada anak kita. Pasal saya ada dengar satu scammer punya dialog tu, kan. Saya dengar rupanya dia pasal PKP Ustaz. Duit tak ada, jadi ini cara nak mendapat pendapatan. Kan. Jadi bila diingatkan, takkanlah nak bagi yang balasnya pun dia cakap dia bagi tazkirah sikit. Kan. Takkanlah kau nak bagi pada anak kau makan benda-benda begini, kata bang macam mana bang, zaman PKP bang. Ya, jadi zaman PKP, tapi kita masih kena ingat bahawa siapa yang menyusahkan hidup orang lain kerana khianat, maka Allah kata Allah tak akan suka kepada orang yang khianat athima ini, dan dosa dia akan berterusan. Dan seterusnya, apakah yang berlaku pada pengkhianat? Ini ayat 108 ini adalah dia punya sebagai satu peringatan besar kepada kita agar kita jaga diri kita baik-baik. Mari sama-sama kita baca sekali lagi ayat 108 bersama dengan Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. Ayat 108 Ustaz. Penting ayat ni Ustaz. Ya, betul. Ingatan kepada kita. Saya baca tadi gerun juga Ustaz ayat ni. Mari kita baca ayat 108 lagi, Ustaz akan cerahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا صدق الله العظيم
Mereka dapat sembunyi daripada manusia tetapi mereka tidak dapat sembunyi daripada Allah kerana Allah bersama mereka pada malam mereka menetapkan keputusan rahsia yang tidak diredainya. Jadi Allah mengingatkan orang yang berkhianat, yang geng-geng rumah ini dia bergabung, dia malam-malam tu dia komplot untuk macam mana nak memastikan si Yahudi itu kena tuduh dan akhirnya mereka lepas. Jadi mereka dapat sembunyi daripada manusia, tapi Allah cakap apa? La yastakhfuna minallah. Mereka tidak dapat bersembunyi daripada Allah dan Allah sebenarnya bersama dengan mereka. Ya, Allah bersama dengan mereka. Ini kita boleh tengok daripada surah Mujadilah juga ayat 7. Maksudnya kalau ada 3 orang sedang berkomplot, yang keempat tu adalah Allah. Ya. Dan Allah di hujung itu Allah cakap apa? Allah cakap di situ la yarda minal qaul. Allah tidak redha kepada percakapan perkataan dusta mereka. Kerana apa? Bila Allah tidak redha, maksudnya dia melemahkan iman, merosakkan Islamnya, merosakkan keluarganya, merosakkan keadilannya dan dia merosakkan kaum dan individu tersebut walaupun beragama Islam. Ya, wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Allah itu amat tahu, meliputi. Maksudnya Allah sudah kepung sebenarnya mereka. Mereka rasa macam mereka dah kepung, rancang untuk Yahudi itu terperangkap. Tapi sebenarnya walaupun orang Islam, kalau kita berdusta untuk memerangkap satu kumpulan, jangan rasa kita bebas kerana sebenarnya kalau zaman sekarang Ustaz, kalau ada polis, sebenarnya siapa rancang menipu itu, kita bayangkan dalam cerita-cerita kan ada polis yang satu rumah tu kan. Waktu itu kalau kita tahu ada polis sekitar rumah kita, tak berani kita nak buat sesuatu yang silap. Dan sekarang ini bukan Allah cakap polis yang datang, wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Allah itu yang meliputi, yang memerangkap ataupun mengepung sekarang ini, ya. Dan seterusnya Allah menemplak kepada orang yang menyokong sukmah tadi itu, ya, dalam kes pada zaman Nabi, ha antum haula ijadaltum. Apa maksudnya? Dalam tafsir Hamka ni dia kata ha antum, ini bahasa kita sekarang, itulah kamu. Ya, itulah kamu yang sedang protect, yang sedang berdebat untuk mendapatkan kehidupan dunia, kerana nak bersih nama, kerana nak dapatkan sesuatu, tak nak dikutuk. Padahal faman yujadilullahu anhum yaumal qiyamah amman yakuna alaihim wakila. Tapi kamu, kalau kamu nak berdebat, nak melindungi mereka, dekat depan Allah nanti boleh tak buat begitu? Ya, siapa, ya, amman yakunu alaihim wakila, siapa yang akan melindungi kamu di dunia ini? Kamu tipu Nabi, rasa macam Nabi akan lindungi, walaupun akhirnya Nabi tahu cerita sebenar, tapi di akhirat siapa boleh buat begitu? Jadi Allah ingatkan perkara ini. Dan di dalam surah ini, dalam halaman ini, ada lagi banyak peringatan yang kita akan sambung. Kita lihat dahulu perkataan kita pada kali ini, iaitu perkataan ghafara yang Allah nyatakan pada ayat 106, ya, iaitu minta ampun dan minta Allah tutup kesilapan. Inilah yang berulang 234 kali di dalam Al-Quran. Ini mengingatkan kepada kita ketika kita membuat keputusan sebagai peguam, sebagai hakim, sebagai ibu ayah yang menguruskan rumah, ketua yang menguruskan sesuatu organisasi negeri ataupun negara, kena selalu beristighfar, kerana itu lambang kita ini memang nak kembali kepada apa? Kepada Allah. Jangan overconfident, jangan rasa bahawa saya dah banyak pengalaman, saya boleh buat keputusan yang tepat. Kerana apa? Silap sahaja, maka apakah yang berlaku? Seseorang itu disambar oleh api neraka kerana menyokong kepada orang-orang yang zalim. Jadi ini sebagai peringatan kepada kita semua, dan juga sebagai motivasi kita Ustaz, ya. Kita jaga keamanan, jaga keadilan yang ada, dan dalam masa yang sama kita juga nak membuat pengumuman tentang kempen kita untuk sumbangan kepada Angkatan Tentera Malaysia, ya, yang tertera nombor di atas skrin. Ini sebagai satu usaha pada bulan ini untuk kita sama-sama mengingatkan kepada kita keamanan perlu dijaga, dan kita jagalah keamanan ini dengan kita sentiasa menyokong keadilan. Jangan kita terus, ya, menyokong kepada orang-orang yang tidak amanah ataupun khianat, walaupun ia mungkin daripada kalangan kaum yang sama, agama yang sama, kerana Al-Quran mengajar keadilan, tidak mengenal ras, bangsa dan agama. Jadi kita berehat sebentar Ustaz, ya. Kita menyambung kembali selepas ini. Bagaimana kita nak memastikan jangan sampai kita tertipu, kerana ada orang yang memang pakar pada nak melindungi kaum dan agamanya. Betul Ustaz. Daripada bersalah jadi tak bersalah. Jadi tak bersalah. Yang tak bersalah tu pula yang kena masuk. Allah. Ya, jadi di situ kita akan sambung My Quran Time, baca, faham, aman, insya-Allah.
Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kita senantiasa beristighfar, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran dosa-dosa kita, lemahnya kita sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, jangan lupa ukhuwah kita yang kita terjalin walaupun hanya di kaca TV barangkali Ustaz. Kita nak mengajak lagi sahabat-sahabat kita untuk bergabung dengan kita, untuk bersahabat, berukhuwah dengan kita, pastinya di platform-platform rasmi kita. Facebook kita Sahabat Al-Quran My #Quran Time dan juga My #Quran Time, juga di YouTube, Telegram dan juga Twitter kita My #Quran Time Official, dan juga Instagram kita My Quran Time Official. Jadi mudah-mudahan bolehlah kita bergabung di situ, bertanya soalan dan sebagainya, ulang kaji sebab kadang-kadang apa yang kita ulang kaji ataupun kita sebut di My Quran Time kita tak sempat ataupun kita terlepas. Dan hari ini pun Ustaz kita nak berkongsi lagi Ustaz tentang ilmu tajwid. Kita nak menyambung pengajian kita semalam tentang sifat huruf. Jika semalam kita berkongsi tentang jahar, hari ini kita nak tengok tentang hamas pula. Hamas ataupun al-hamsu pada bahasa ialah sembunyi, dan pada istilahnya ialah nafas yang terlepas semasa menyebut hurufnya kerana lemahnya berpegang kepada makhrajnya. Huruf-huruf hamas ialah fahathahu syakhsun sakat, fahathahu syakhsun sakat, huruf dia. Dan contoh-contoh dalam muka surat yang kita baca pada hari ini antaranya ialah wastaghfirillah, kemudian yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah, dan juga wa man yaksib ithman. Maksudnya ketiga-tiga ayat contoh kita pada hari ini semua berkait ataupun terdapat huruf-huruf yang mempunyai sifat hamas ini, itulah fahathahu syakhsun sakat. Itu dia punya sambungan lah. Kalau satu-satu fa, ha, tha, ha, shin, kha, sad dan juga sin, kaf, ta. Jadi bila kita sebut huruf-huruf ini dia terlepas nafas kita. Kan? Fahathahu syakhsun sakat. Wastaghfirillah. Contoh kan? Jadi kita akan sentuh lebih mendalam lagi Ustaz. Dengan setiap huruf nanti kita akan kongsikan sifat-sifat dia, kita akan sentuh insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tarmizi berkongsi tadi tentang apa istilahnya Ustaz? Hamas. Terlepas nafas lepas kita. Ya. Masa kita menyebut huruf-huruf tu terlepas. Itu huruf-hurufnya ya. Okey, jadi kita akan belajar secara satu-satu huruf terlepas ni. Oh, satu-satu ya. Satu-satu Ustaz. Contoh fa contohnya. Jadi satu hari itu fa saja. Fa saja dan contoh-contoh dia. Masya-Allah. Kalimah-kalimahnya. Saya teringat masa saya belajar dekat luar negara dulu kan, bila saya mula-mula nak menghafaz Quran dengan Pak Arab lah ni. Lepas tu Pak Arab dia kata baca Fatihah dulu kan. Saya baca Fatihah, lepas tu dia kata okey hari ni kita belajar belajar dulu alif. Sebutan tu 2-3 bulan tu belajar huruf je dulu. Allahu Rabbi. Kan pasal dia kata kalau katakan saya terus menghafaz ya, bacaannya, makhrajnya, sifatnya tak betul ya, dia memang dia Pak Arab kan, dia memang sensitif sangat dengar kalau sebut a tu jadi a contohnya, dia memang akan suruh berulang-ulang. Jadi tapi itu amat berhargalah sebenarnya. Yang harapnya pada tuan-tuan nanti bila belajar satu-satu tersebut, harapnya nanti kita akan dapat mengamalkan yang terbaik Ustaz ya. Terutama adik-adik yang menghafaz Quran. Ada yang saya berborak dengan Ustaz ya, dengan beberapa orang yang hafaz Quran, bila dia dah baca tu mungkin tak berapa betul asalnya. Jadi yang itulah yang terlekat dalam hati, dalam jiwa, dalam pemikirannya, nak rewind, nak delete balik tu payah Ustaz.
Itu yang dibawa sampai ke tua tu. Betul, dengan bacaan yang mungkin tak berapa tepat. Jadi itu pelajaran pada hari ini dan kita nak teruskan ya pada halaman ke-96 pada hari ini, iaitu kalau tadi kita dah baca sampai ayat 110, kita belum lagi bincang perkara itu. Okey, kita ulang balik Ustaz ya, 110 hingga ayat 113 bersama insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Kita nak ulang bacaan kita tuan-tuan dan puan-puan di muka surat 96 ini. Bacaan kita sekarang ni 110 Ustaz Ya, betul. Bermula ayat 110 sehinggalah hingga akhir ayat yang ke-113. Tadi saya dah cuba baca dengan sikah. Jadi yang ni kita sambung dengan kalau semalam saya ada baca jiharkah. Yang ni habis semua kah semua jiharkah sikah semua. Jadi kita nak sambung yang seterusnya ini ayat 110 ni saya nak cuba baca dengan nahwan ataupun kurdi kalau jadilah Insya-Allah. Yang penting bunyi bacaan Quran. Alhamdulillah. Jom kita sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 110 hingga ayat 113 Ustaz ya. Kita mengulang balik ayat 110 itu. Betul, maksudnya dan barang siapa melakukan kejahatan dan menganiaya dirinya kemudian dia memohon keampunan kepada Allah, nescaya dia akan mendapatkan yang Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi nak ceritanya di sini Allah menggunakan perkataan ya'mal Ustaz ya. Ya'mal ini maksudnya kita buat sesuatu dengan niat. Ya. Berbanding dengan mungkin fa'ala, mungkin fa'ala tu kita buat dia ya, tanpa betul-betul kita merancang dan berniat. Jadi barang siapa yang beramal dengan su'a, kejahatan, su'a ni ada kaitan dengan bangkai Ustaz sebenarnya ya. Jadi sebenarnya amal yang su ini ialah beza dengan yazlim, menzalimi. Menzalimi ini dia buat sesuatu yang dia ada rasa syok tetapi dia berdosa. Ya, contohnya kalau orang tu contohnya dia mencuri, dia dapatlah sesuatu, dia dapat harta kan, ataupun kalau dia menipu ataupun dia rasuah, dapatlah duit contohnya, dia dapat sesuatu tapi sebenarnya itu menzalimi dirinya. Tapi kalau su ini ialah perkara macam bangkai. Bangkai ni dahlah buruk dan orang tak suka pun.
contohnya menipu ke ataupun mengumpat bukan dapat apa pun ustaz ya. Kalau dia lepas mengumpat tu dia dapat makan daging steak ke, sedap juga ustaz ya. Dapat wagyu. Tetapi ini dia bukan dapat apa-apa pun, sekadar rasa nak mengumpat kan, nak membawang orang lain. Jadi itu perkara yang Allah nyatakan. Tapi kalau siapa yang buat silap tersebut ya, kalau katakan tadi dia mencuri tadi tu kan, mencuri itu sebagai satu perkara yang kalau dia pergi bagi kepada rumah Yahudi tadi itu, dia tak dapat apa-apa pun. Jadi Allah kata summa yastaghfirillah, kalau katakan dia beristighfar, Allah kata bahawa Allah memang boleh mengampunkan, Allah amat sayang ya. Jadi nak ceritanya sila bertaubat ya. Seruan kepada saya, kepada tuan-tuan, kalau kita ada buat sama ada su'a ataupun yadhlim nafsahu, kita cepat-cepat bertaubat. Tetapi dalam masa yang sama ayat Allah mengingatkan pada ayat 111, wa may yaksib ya, yaksib ini maksudnya yang melakukan ithma, yang melakukan dosa. Sebenarnya apa kesan kita buat dosa? Allah kata fa innama yaksibuhu ala nafsihi. Maksudnya kalau katakan tadi Tukmah tadi itu dia mencuri, dia berbuat dosa, kesannya itu mengotori iman siapa, mengotori kepada kehormatan kepada diri siapa, dirinya. Jadi kalau katakan kaum Tukmah tadi itu, yang rosaknya kaum itu ya. Dan Allah kata wa kana Allahu aliman hakima, Allah tahu maksudnya ialah apa? Allah tahu kalau katakan kaumnya kata oh dia tak bersalah apa sebagainya, dia menipu kan, kira macam selamat itu. Allah tahu dan Allah boleh beritahu pada Nabi dan Allah boleh bongkar anytime pada bila-bila masa. Dalam masa yang sama Allah menyatakan hakima, Allah ini adalah hakim yang terbaik. Maksudnya boleh sahaja Allah yang akan mengadili, sama ada di sini, apatah lagi kalau sampai akhirat nanti. Kita mungkin selamat di dunia, tetapi sampai di akhirat nanti terbongkar apa yang didustakan oleh Sukmah tadi. Tapi bukan sekadar kes Sukmah, ia adalah kes kita juga, agar kita terus menjaga amanah. Jangan kita asabiah kerana geng kita lindungi. Dan juga kita defend ya, kita lindungi. Dan terusnya Allah mengingatkan tentang ada orang yang dia buat silap ataupun dia buat ithma. Ithma ni maksudnya ialah dosa yang besar. Thumma yarmi bihi bari'a. Ini perkataan ni yarmi, ini maksudnya melontar Ustaz ya. Dia dah dapat, dia ada kesilapan, dia pergi lontar pada siapa? Pada orang lain. Di sini Allah gunakan perkataan bari'a ini pada orang yang tidak bersalah. Dalam kes ini Allah membersihkan orang Yahudi sebentar tadi yang tak bersalah. Maka Allah kata apa? Siapa yang buat begitu, dia buat silap tapi dia pergi letak dalam akaun orang lain. Dia buat silap, dia pergi tuduh orang lain, faqadih tamala buhtana wa ithman mubina. Ini adalah fitnah yang besar, ini adalah dosa yang jelas nyata. Jadi ia amat menakutkan Ustaz ya. Dah buat silap tu tak apa, kita Allah ingatkan pada ayat ke-110 itu bertaubat. Tapi jangan sampai kita rasa macam nak selamat, nak jaga nama, maka kita pergi lontar, kita salahkan orang lain. Di tempat kerja ada orang buat itu Ustaz ya. Dia tak buat kerja. Lepas tu dia pergi cakap orang lain dalam meeting, saya dah buat ini bos apa sebagainya, tapi dia pergi salahkan orang lain. Orang lain jadi kambing hitam. Yang itu kita cuba untuk elakkan dalam kehidupan kita. Jadi ini adalah peristiwa, situasi yang kita boleh saksikan di atas layar ataupun skrin tuan-tuan. Iaitu apa? Iaitu bercakap tentang orang yang tak bersalah ya, akhirnya yang bersalah dilindungi, tapi orang yang tak bersalah diberikan hukuman. Ini perkara yang perlu kita beri perhatian, kerana itu adalah satu dosa yang besar yang kita tidak mahu terlibat. Jangan sokong pun siapa-siapa di dalam diri, dalam keluarga kita ya, sampailah kepada tahap organisasi negeri negara. Kita jangan menyokong. Kerana apa? Kalau Allah bercakap dalam ayat yang ke-113 itu panjang sikit Ustaz ya. Kalau boleh Ustaz ulang balik, dia panjang. Tapi di sini Allah menyatakan walaula fadlullahi alaika wa rahmatuh ya, jika bukan kerana kurnia dan rahmat daripada Allah, lahammat ta'ifatun minhum an yudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum. Ada golongan taifah, satu kumpulan yang akan mengelirukan kamu, padahal tidak mereka menyesatkan kecuali terhadap diri mereka sendiri. Mereka nak cuba mengelirukan Nabi, tapi sebenarnya mereka kelirukan diri mereka sendiri. Jadi kita mungkin bimbang ada orang akan mendustakan ataupun cuba membuat komplot, meletakkan salah pada orang lain.
Tapi Allah cakap wama yudilluna illa anfusahum. Mereka sebenarnya menyesatkan, mengelirukan, menyebabkan diri mereka bahaya sebenarnya. Wama yadurruk min syai'. Apa saja komplot mereka tidak berkesan. Kerana apa? Kerana Allah ada. Ya, dan solusinya ada di hujung itu. Kita sama-sama baca Ustaz. Ya, Ustaz. Baik, kita baca ayat akhir Ustaz. Ya, betul. Ambil daripada wa anzalallahu Ustaz. Betul. Wa anzalallahu alaik. Dua baris yang terakhir dalam muka surat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Sadaqallahul 'azim. Surah Al-Azim itu adalah penyelesaian bagaimana Allah menjaga kita. Syaratnya kita gunakan, kita manfaatkan apa nasihat daripada Allah. Di awal surah ini ataupun ayat itu Allah kata walaula fadlullahi alayka wa rahmatuh, ya. Jika bukan kerana kurniaan Allah, bukan kerana rahmat Allah. Apa maksud kurniaan Allah? Di situ ialah kesucian jiwa dan terpelihara daripada melakukan kesilapan. Itu fadl, ya. Dan rahmah, kasih sayang Allah itu menyebabkan bila kita dapat kasih sayang Allah, Ustaz, ya, rahmah Allah, kalau kita nak buat keputusan, maksudnya mengadili kepada siapa yang salah, siapa yang tak salah, kita tidak terburu-buru mengambil keputusan. Sebabnya kalau kita balik rumah kan, anak bergaduh ke contohnya, bila kita tak terburu-buru, maksudnya tak adalah pula kata anak yang berlindung di sebalik pintu itu, kamu bersalah, mai sini kena, contohnya kan. Kalau kita tak buat begitu, tak terburu-buru, itu maksudnya kita dapat rahmat Allah SWT, ya. Dan ini kita kena doakan ibu ayah, bagi pemimpin yang ada, jangan terburu-buru ketika membuat penilaian, ya. Dan kalau tak dapat rahmat Allah, memang kita akan terburu-buru pasal kita pun bukan faham semua perkara, ya. Ya, mungkin ada orang, kalau di sini ada ta'ifatun minhum an yudillu wa ma yudilluna illa anfusahum. Ada satu kumpulan yang dia akan lobby, dia akan mempengaruhi kita sehingga kan kita nampak yang bersalah tak salah, yang tak salah bersalah. Ya, itu memang ada kumpulan itu di dalam masyarakat. Tapi kita yakin bahawa kita wama yadurruka min syai', ia tidak dapat membahayakan kita. Syaratnya wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, kita berhukum dengan kitab, baca Quran ini sebagai sumber SOP perundangan kita. Hikmah, kita cari hikmah daripada sunnah Nabi. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, ya. Dan Allah mengajarkan kepada kamu apa yang kamu tidak ketahui. Jadi bila Allah ajar itu, maksudnya Allah akan beri pengalaman, ya, sehingga kan kita jadi lebih matang, tuan-tuan. Kita matang, jadi akhirnya kita tidak mudahlah percaya kepada pengkhianat, dan kita selalu, ya, berpegang kepada kitab, peraturan daripada Al-Quran. Kita tahu bahawa jangan terburu-buru, kerana bila berpegang pada kitab dan hikmah ini, kita akan dapat rahmat daripada Allah. Kita tak cepat membuat keputusan, kita berhati-hati. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Fadl, kurniaan daripada Allah ini amat besar, dan Allah ingatkan perkara ini kerana apa? Kerana Nabi diberikan apa? Bukan diberikan harta, tapi diberikan cahaya jiwa, kata Hamka, ya, cahaya iman, cahaya risalah, cahaya nubuwah, ya. Itu apa istilahnya, fadlullahi 'alaika 'azima. Bila Nabi dapat begitu, kita sebagai umat Nabi Muhammad beriman kepada Rasul, kita dapat sunnah Nabi, kita dapat keimanan daripada Al-Quran. Ini adalah ganjaran yang besar. Pasal dalam kes Tu'mah tadi, dia rasa macam dia dapat perisai tadi, ataupun nama dia bersih, dia rasa aku dah dapat ganjaran yang besar. Padahal bila kita berhukum dengan panduan daripada Al-Quran, ini sebenarnya ganjaran yang besar. Tak dapat perisai, tak dapat nama yang cukup popular ataupun membaik, it's okay, kan. Tetapi kita nak nama kita bersih di sisi Allah. Tersilap, kita cepat-cepat bertaubat. Jadi ini adalah perkara yang ada pada halaman 96. Secara ringkas kita tengok secara keseluruhan karikatur apakah yang kita dah belajar pada hari ini, iaitu yang pertama, bahagian pertama tadi kita bercakap tentang berhukum dengan hukuman yang betul. Jangan kita
sokong orang yang khianat. Itu sebelah kiri, dan sebelah kanan itu kita bercakap tadi tentang jangan kita dah buat silap kemudian kita pergi lontar, kita pergi serahkan, kambing hitamkan orang lain, kerana itu adalah kesalahan yang amat besar yang membawa kita kepada resolusi apakah yang perlu kita buat, yang perlu kita laksanakan tuan-tuan selepas kita membaca halaman 96. Sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, kita banyakkan istighfar agar kita tidak khianat dan menyokong orang yang khianat, dan juga membuat keputusan yang menyokong orang yang khianat. Istighfar ni penting ya. Semua pihak kena banyak istighfar. Yang pertama. Yang kedua, jangan membela orang yang khianat ya, yang tidak amanah ataupun tidak betul-betul melakukan kebaikan. Ya, kalau tak baik tu kita cakap dia tak baik. Ya, tak payah pula kita nak pergi defend, nak pergi lindungi. Tak apa, dia kumpulan saya kena lindungi. Siapa lagi nak lindungi? Dia orang Islam. Kalau orang bukan Islam tu mungkin tak. Kita adalah umat yang adil kepada semua agama, kepada semua bangsa. Dan yang ketiganya, elakkan dosa kerana ia akan merosakkan diri sendiri. Apa yang rosak iman kita, apa yang rosak akhlak kita, apa yang rosak keluarga kita, apa yang rosak organisasi kita, kerana dosa itu akan menyebabkan kita terjauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izinkan, mudahkan kita untuk beramal dengan panduan daripada halaman 96 insya-Allah. Sukses. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami yang banyak ini ya Allah. Ampunkan dosa-dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Kasihani mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang senantiasa memohon keampunan landasan daripada dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah, lantaran maksiat yang kami lakukan ya Allah, lantaran kelalaian kami ya Allah, kealpaan kami ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, hampir 96 muka surat yang telah kami bacanya dengan mata kami ya Allah, dengan lidah kami menggerakkan untuk membacanya, menyebutnya ya Allah, telinga kami mendengarnya ya Allah, dan hati kami ya Allah, hati yang kami cuba usahakan untuk memahami dan juga mengamalkannya ya Allah. Justru ya Allah, kurniakan perkenan-Mu ya Allah, kurniakan kekuatan buat kami ya Allah, untuk kami terus bersahabat dengan kalam-Mu Al-Quran, membacanya, memahaminya, mengamalkannya. Birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi Abdul Rahman membacakan doa sebentar tadi yang kita harapkan pada Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan doa kita. Kita berdoa agar kita menjadi orang yang sentiasa beristighfar pada setiap masa, sama ada kita berbuat dosa secara dengan niat ataupun secara tersilap khati'ah, kita cepat-cepat memohon ampun, mengaku bertanggungjawab atas kesilapan, bukannya yarmi bihi bari'a, ya, kita membaling, kita menyalahkan orang lain, kita menjadikan orang lain sebagai kambing hitam. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam kempen kita, platform Wakaf untuk Ummah, ya, satu usaha tuan-tuan boleh menyokong bersama, di mana perjuangan ini perjuangan bersama membina negeri dan negara dan dunia ini dengan panduan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan teruskan istiqamah bersama dengan Al-Quran, terus kita berdoa agar terus istiqamah. Kita bertemu pada ulangan jam 5 petang, 10 malam dan 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mofas yang mendoakan tuan-tuan terus istiqamah. Amin. Dan kalau kita tersilap, jangan kita menyalahkan orang lain, tetapi kita bertanggungjawab, dan jangan kita gunakan asabiyah untuk menyatakan it's okay buat silap. Jangan buat begitu. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.